Ustazah sebagai orang yang selalu berceramah ya tuan puan sekalian, antara nikmat yang saya terasa sangat nikmat peti suara. Nikmat peti suara, tuan puan, peti suara ni sebesar mana kat dalam badan kita? Siapa boleh lukis gambar peti suara dia? Siapa boleh lukis? Nak tengok sikit? Kok gambar seludang tadi pula? Macam mana rupa peti suara? Siapa boleh lukis? Ni kita guna nikmat ni berpuluh tahun ni kan? 60 tahun dah guna nikmat peti suara. Cuba lukis gambar peti suara yang ada dalam tubuh kita. Ini diam tahu ke tak tahu? Tak tahu. Masya Allah, kita guna nikmat, kita tahu macam mana rupa dia. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Kecil sangat ustazah tu pun terpaksa ambil tahu sebab hari tu rosak kat sini. Ya, ada penyakit namanya hiatal hernia. So dia ataupun campur dengan GERD. So dia naik dia punya asid dan dia menyebabkan peti suara ustazah tu memang sangat-sangat terganggu, infection. Jadi bila doktor buat secara detail, doktor tunjukkan ini gambar peti suara, baru nampak. Ya, tu berani tanya. Ini infection yang teruk dan ni ustazah gini. So buat pembedahan untuk hiatal hernia tahun lepas. Pun kena berjaga-jaga, hati-hati. Sebab apa? Sebab nanti asid tu akan naik, dia akan pergi kepada peti suara, rosak. Bila nak berceramah sahabat-sahabat ataupun nak bercakap, sampai satu ketika masa ustaz sakit tu solat hajat. Sebab apa? Nak minta suara. Sebab kita bercakap ni perlu suara kan? Nak minta suara, ya Allah, tolong ya Allah supaya suara aku ni lancar. Kalau tak ya tuan puan, untuk bercakap tu dia makan tenaga, tekanan dekat dada, makan tenaga, kita kena tekan. Bersyukurlah sahabat-sahabat yang bercakap rasa macam tak pakai tenaga pun. Betul tak? Elok je sebab tak ada apa, tak ada kesukaran. Masya Allah, subhanallah, peti suara tu tuan puan sekalian, bukannya sebesar mana peti suara masjid. Bayang kalau tuan puan Allah bagi pada kita peti suara tu besar kotak masjid tu. Heratlah semua orang duduk jauh-jauh sikit. Tapi kena peti suara akak. Bayang. Nak masuk jamban bawa peti suara. La ilaha illallah. Tengok kalau peti suara tu macam tong oksigen tu, orang yang tak boleh bernafas tu kan. Apa tu kak? Peti suara. Adjust sendiri lah volume ni. Adjust. Nak ekor, nak volume. Ada Allah susahkan kita macam tu? Tak. Kecil sangat yang nama peti suara ni. Kita guna berpuluh-puluh tahun tak servis pun. Kita guna suara kita ni untuk ajak orang buat jahat. Kita guna peti suara kita ni untuk cakap mengumpat, untuk buat maksiat tanpa rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Ulama kata apa? Kamu tengok diri kamu, melihat nikmat yang Allah bagi pada kamu, kamu akan rasa malu nak buat benda tercela. Sama ada tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau di sisi Allah dan pada pandangan manusia, tak sesuai dengan uruf, dengan budaya, dengan persekitaran masyarakat. Itu pun diambil kira. Betul ya sahabat-sahabat? Tengok mak-mak kita dulu marah kan, anak dia kalau bulan Ramadan dia period, haid, tak puasa, tapi makan beria macam buat kenduri pula kat dapur tu. Pernah tak mak kita marah? Mak ustazah sampai hari ni kalau anak cucu dia tak puasa sebab datang haid, dia akan marah kalau dia nampak yang makan selamba je dekat dapur. Walaupun Ustaz pernah kata, mak boleh mak. Ustazah macam backup lah anak tu kan. Mak boleh je, mak dia tak puasa. Tak. Mak Ustazah belajar dengan Tok Guru dia pula. Dia tak boleh. Jaga adab, kita ada rasa malu. Ini hormat dengan bulan ni. Pergi makan sorok-sorok. Ya, makan pun sekadarnya saja, bukan nak kenyang beria. Kita makan makan macam tu, datang lalu lalang anak cucu yang lain yang mungkin tak faham lagi. Ya, jadi dia tak nampak apa benda. Yang ni boleh makan, tak boleh makan. Ini pertimbangan kewaspadaan seorang ibu kerana ada rasa apa? Malu tadi.
Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, malu yang tumbuh daripada jiwa yang melihat kelalaian dan kealpaan pada diri dia. Tadi melihat nikmat Allah kan, so kita rasa malu. Yang kedua, kerana melihat kealpaan dan kelalaian kita dalam hidup, kita rasa malu. Malunya, aku ni solat sunat jarang sekali. Malunya, malu. Kadang-kadang tuan-puan, ada orang kita nampak macam tak semenggah je lah. Maknanya tak semenggah ni maknanya macam mana? Tak adalah nampak alim ke, nampak warak ke apa kan ya. Tetapi bila dia nampak ada orang-orang macam guru-guru ke apa, dia nak melintas kat depan tu pun dia tak nak. Ustazah ada baru lagi jumpa seseorang. Ya. Masa tu ustazah pergi satu tempat. So ustazah ada tetamu datang kat tempat ustazah menginap. Jadi tetamu tu memang antara orang-orang yang mungkin yang terhormat, ya, orang-orang yang jaga ifatun nafsi dengan baik. Dalam masa yang sama, ustazah juga jemput tetamu yang lain. Tetamu yang seorang lagi ni datang dalam keadaan tidak menutup aurat. Tidak tutup aurat, ya. Bila dia tahu dalam rumah tu ada lagi tetamu lain, sampai sudah dia tidak mau ke ruang tamu. Dia duduk kat dapur je. Dia kena layan dua pihak lah. Dia kata, jomlah, tak apa. Tak ada orang pandang serong pun. Dia kata, tak, saya tak nak. Saya malu, dia cakap. Dan ustazah berdoa sangat. Mudah-mudahan rasa malu yang dia ada itu akan menjadi satu tekanan kepada diri dia untuk dia berubah supaya menutup aurat dengan baik. Itu lebih baik kan daripada tak kisah langsung. Betul tak sahabat-sahabat? Sekurang-kurangnya dia malu. Kenapa? Sebab dia malu melihat kealpaan dirinya, kelalaian dirinya. Timbul juga rasa malu daripada orang yang sombong dengan maksiat yang dia buat. Apa nak malunya? Dia katakan, apa nak malu? Relax lah brother. Ini memang payahlah relax tak malu ni. Yang ini memang malu, sampai ke sudah. Merah-merah muka dia. Dia malu, dia datang pakai seluar panjang, pakai t-shirt, rambut pendek nampak. Dia perempuan. Tak. Maknanya sahabat-sahabat, ada malu yang datang daripada rasa kita melihat kealpaan dan kelalaian kita. Tak naklah duduk dengan orang baik-baik tu. Malu. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Ada. Malu, segan. Ustazah kalau katalah orang kita kata jumpa alim ulama, malu tuan-puan. Ustazah ada selalu juga pergi dekat satu situasi ataupun program yang memang ada ulama-ulama yang dah tua ni. Dah umur 70-an, 80-an, masya-Allah, dia lain aura dia ya. Ya, maknanya ya Allah, yang kita tahu hidupnya, perjuangannya, mujahadahnya, ilmunya. Ustazah duduk sekali dalam perbincangan meja bulat tu. Sudahnya ustazah jadi orang buat air. Sebab apa? Malu nak bagi pandangan apa. Bukan taraf kita. Macam tu lah cakap dia. Bukan taraf kita lah. Kita dapat duduk semeja dengan mereka ni pun, kita patut rasa syukur. Ya Allah, aku tak layak semeja kat sini. Siapalah aku. Banyak dosa, banyak maksiat, hati busuk, hati keras. Tapi kau pilih duduk semeja. Aku nak dengar saja, nak ambil berkat. Dan nak jadi apa? Khidmat, buat air. So buat air, hantar seorang, hantar kat seorang ni, hantar. Bila Tok Guru tu cakap, terima kasih ustazah. Malu kita rasa depan kita ustazah. Kasih ustazah. Jadi tukang buat air. Ada satu mesyuarat yang ustazah hanya jadi tukang buat air je tuan-puan. Sebab apa? Bukan level kita. Mereka tu tok guru. Orang yang bangun malam, orang yang mujahadah, perjuangan hebat-hebat. Kita siapa?
Kita selalu ikut nafsu kita. Ini rasa malu yang hadir. Kenapa? Sebab kita tahu kita siapa. Rasa kita nampak kita manusia alpa, kita manusia yang lalai. Bila duduk dengan orang-orang yang memang ahli mujahadah, ahli taubah, ahli sabar, malu kita. Betul tak sahabat-sahabat? Betul, malu. Tak apalah, duduk jauh-jauh je lah. Sebab kita terasa. Dan kita lebih rasakan malu tu dengan orang soleh. Lebih daripada orang-orang hartawan, bangsawan. Betul tak? Malu yang original tu lebih datang bila kita dengan orang soleh. Kalau orang bangsawan ke jutawan ke, dia bukan malu apa tau. Dia cuma rasa macam, tak payahlah macam tu. Tak naklah dekat-dekat, tak payahlah. Kita tak apa, bukan taraf dia. Macam. Tapi yang malu yang tadi tu, malu sungguh. Sampai pernah terfikirkan, ya Allah, kalau kat dunia ni pun aku dah rasa malu dah. Ya, nak duduk semeja, nak duduk bersama-sama dengan orang-orang soleh. Macam mana akhirat besok ya? Aku nak tahan rasa malu tu. Tuan-puan, andaikan, cuba bayangkan kalau sekarang yang ada ni semua adalah para ulama. Tuan-puan berani tak duduk depan ni nak berceramah? Ustazah pernah kena macam tu, tuan-puan. Di baris kat depan-depan tu orang-orang yang kita memang segan. Tok guru yang Al-Quran mereka hafal, hadis mereka tahu ini hasan ke, ni sahih ke, ni apa ke. Jangan nak buat, jangan nak pemongak lah. Pemongak tahu. Jangan nak tipu lah, jangan nak kelentong lah. Ya, bolehlah kelentong, orang tak reti, orang tak tahu. Cakap ini pandangan Syekh Jurjani, padahal dia tengok buku lain, bukan tengok pandangan Syekh tu yang betul-betul pun. Kena kat depan tu orang alim sungguh, tok guru sungguh, dia yang mengajar kitab-kitab kuning tu, nak cakap apa? Masya Allah. Ya, pernah. Ada banyak kali macam tu. Pernah sekali yang saya teringat ni, dekat satu majlis musabaqah Al-Quran, anjuran Petronas. Depan tu semua pakar-pakar Al-Quran, pakar-pakar, termasuk almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Tiba-tiba nak suruh Ustaz cakap pasal ilmu taranum Al-Quran, tajwid Al-Quran. Tu pakar kat depan tu. Berkali-kali minta maaf. Kita bukan nak mendahului pakar yang ada, tapi kita mungkin bercakap pada skop yang berbeza. Pengalaman. Pakarnya ni kat depan gitu. Malu, merah padam muka kat depan. Nak cakap, nak habiskan sejam tu rasa macam 10 hari berceramah. Nengok jam bila nak habis masa. Kalau boleh nak terus habis, tapi kan ganggu pula perjalanan majlis orang tu kan. Sebab depan tu tok guru pakar bidang dia. Sebab terdetik lah hati, habis tu aku nak berdiri macam mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala akhirat besok. Nabi SAW menjadi saksi kita. Orang-orang beriman menjadi saksi kita. Kita nak berdiri macam mana? Dah tak terungkap dah rasa malu di akhirat besok, sahabat-sahabat semua. Tak terungkap dah. Sebab tu kalau nak malu sekarang, masa kat dunia, malu untuk terjebak kepada perkara yang Allah tidak suka. Malu nak buat benda yang cela. Malu nak buat maksiat. Malu nak meninggalkan keutamaan akhlak. Malu. Kenapa? Sebab kita akan bertemu dengan satu keadaan akhirat besok, kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, oleh para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semua akan jadi saksi kepada kita. Masya Allah.